strata ni dah jadi satu pilihan yang popular juga oleh kebanyakan masyarakat kita. So antara yang perlu pemilik hak milik strata ni tahu adalah macam saya terangkan tadi, hak dan tanggungjawab mereka. Mereka boleh cakna lah dan ambil peduli tentang apa yang berlaku, siapa badan pengurusan. Persoalan yang kita akan ungkaikan pada kali ini ialah cara untuk mendapatkan hak milik strata. Bagi mendapatkan hak milik strata, ianya akan melalui 6 proses yang amat mudah. Ini terpakai bagi pemilik rumah yang membeli rumah di bawah hak milik induk atau dikenali sebagai master title. Pertamanya, Hai semua, kembali kepada Azri Law Firm Podcast dan hari ini kita membincangkan tentang isu-isu perumahan masa kini. Contohnya, projek perumahan yang telah terbengkalai. Semenjak kehadiran COVID-19, isu-isu bolehkah saya beli 2 unit berkembar dan pecah di dalam menjadi 1 unit? Jiran di atas suka siram pokok sampai kena baju yang saya sidai di balkoni. Apa yang perlu saya lakukan? Bolehkah saya beli Bermula dengan sepasang suami isteri yang telah didaftarkan sebagai peguam bela dan peguam cara pada usia yang muda. Pada awalnya, pasangan peguam ini berkhidmat dengan firma guaman yang lain. Dalam masa yang sama, mereka mempunyai harapan yang sangat tinggi untuk mempunyai sebuah firma guaman sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton kita hari ini. Kembali kita di Azri Law Firm Talk Show musim yang kedua. Okey, bersama hos anda hari ini, saya Fali Ibrahim dan juga tetamu kehormat salah seorang partner di Azri Law Firm iaitu Puan Fahana binti Abdul Karim. Apa khabar Puan Fahana? Alhamdulillah, baik Cik Fali. Okey, sebelum kita mula sesi kita hari ini, ingin saya ingatkan kepada semua untuk sentiasa kekal selamat, stay safe dan amalkan 3W iaitu wash your hands, wear your mask and watch your distance. Okey. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang ingin ditujukan, layari YouTube channel kami, Facebook dan juga Instagram. Okey. Baiklah. Topik yang ingin kita bincangkan pada hari ini adalah legitkah perniagaan anda? Okey, sebelum kita mula, saya nak tunjuk satu VT kepada Puan Fahana. Boleh Ada video Ya, betul. Okey, silakan. Kena juga sebab kita nak ambil nombor syarikat kat belakang tu untuk SSM. Yes. Kena register? Kalau bagi saya, kalau online register, kita kena register SSM lah. Nanti dia prefer lebih baik lah. Tak, murah je. Depends pada dia punya perniagaan kot. Tak pasti lah. Budak kot. Orang dia tak faham kot. Tak tahu lah RM8. Mahal kot. Okey. Murah. Okay, thank you. Okay, Puan Fahana, kita dah tengok VT tadi. Rata-rata rakyat Malaysia memang aware yang diorang kena register syarikat, even though online business. Tapi ramai yang masih kurang pastilah kos-kos ataupun proses pendaftaran syarikat ni, Puan Fahana. Dan Puan Fahana sendiri pun banyak kendalikan klien-klien yang merupakan bisnes owner. Betul. Okay. Jadi, legally speaking, apakah keperluan undang-undang dalam pendaftaran syarikat? Silakan Puan Fahana. Okey, thank you Cik Fali. Jadi bercerita pasal pendaftaran perniagaan secara online ni, ramai orang tahu kena daftar tapi tak tahu
apa yang akibat dia kalau tak daftar. Okey, sebenarnya pendaftaran perniagaan ni memang ada disediakan di bawah peruntukan undang-undang tau. Kalau melihat kepada Malaysian Regulation and Consumer Protection of E-commerce and Online Business, apa-apa saja jenis perniagaan kalau kita buat atas talian melalui WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram dan sebagainya perlu didaftarkan didaftarkan dengan SSM ya. Jadi melibatkan apa-apa sekali lah bisnes secara online. Dan sekiranya pemilik perniagaan tak mendaftarkan perniagaan tersebut secara online, boleh dikenakan tindakan undang-undang dan denda ya. Cik Fali rasa berapa ribu SSM akan denda kalau berapa ribu, tak kalau daftar perniagaan tak daftar perniagaan? Yes. Mungkin dalam 1,000, 2,000, 3,000. Okey. Jadi saya nak menurut Akta Registration of Business Act ataupun Akta Pendaftaran Perniagaan, sekiranya seseorang pemilik perniagaan tu gagal mendaftar perniagaan, dia boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000. RM50,000? Bukan 1,000, 2,000 Cik Fali, RM50,000. Jadi memang banyak. Jadi cuba bayangkan dekat luar sana kan, kalau bisnes-bisnes perniagaan yang baru nak mula bertapak, tiba-tiba disaman pula didenda RM50,000, kemungkinan boleh menyebabkan perniagaan tu sendiri collapse. Betul. Tak ada, mungkin semua business owner ni untung pun kurang, tapi nak bayar denda tu lagi banyak. Betul. Sampai RM50,000 ya? RM50,000. Banyak. Okey. So sedikit peringatan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan di sana. Jangan lupa kalau anda ada perniagaan, daftar dengan SSM. Okey. Dah tahulah berapa nak daftar kan? Dah tahulah kena daftar. Tapi berapa kos tu? Tadi ada yang cakap RM60, RM80. So berapa amount sebenar yuran pendaftaran ni? Okey, yang bagi tahu RM60 tadi tu dah boleh dikira tepat jugalah. Sebab sebenarnya kos pendaftaran perniagaan ni very minimal lah. Yang minimum sekali RM30. RM30 ni let's say lah Encik Fali ada berniaga secara online dan Encik Fali nak gunakan nama syarikat Encik Fali tu memang Zulfadli Enterprise. Nama saya sendiri lah. Nama Cik Fali sendiri. Jadi untuk perniagaan yang macam ni menggunakan nama sendiri, kos dia hanyalah serendah RM30. RM30 sahaja. Tak mahal pun lah kan. Tetapi let's say kalau kata Encik Fali nak jual benda yang Encik Fali dah create satu brand name sendiri kan. Jadi Encik Fali pun nak mention Sri Sejahtera Enterprise, menggunakan nama lain lah, not your own name. Betul. Kalau untuk yang macam tu RM60. RM60? Masih murah kan? RM60 je? Yes, betul. Murah saya baru tahu ni. So daripada kita bayar RM50,000 sebab tak daftar, baik kita bayar RM30 ataupun RM60. Yes, kadang-kadang sayanglah sebab dekat para peniaga di luar sana, kadang-kadang diorang bukan tak tahu kena daftar ni, tapi macam ambil acuh tak acuh lah, ambil mudah sebab saya rasa ramai tak tahu kesan dia, what happen kalau tak daftar. Kalau tak jadi, tak ada sesiapa komplain, tak apa. Tapi dalam bisnes ni kadang-kadang betul, kita tak tahu. You never know. Nanti ada orang dengki ke kan. Jadi report your business and then dikenakan tindakan, susah lah. Better safe than sorry lah. Yes, betul tak correct. Alright, so ini membawa kepada soalan saya yang seterusnya. Kita dah tahu kos pendaftaran. So kat mana lah nak daftar syarikat ni? Kat mana nak daftar daftar syarikat kan? Online ke macam mana? Betul lah macam Cik Fali cakap tu, sekarang ni semua benda, semua transaksi kita dah buat secara online. Jadi macam SSM pun actually diorang dah mengemaskan lagi lah diorang punya sistem ni sejak PKP, pandemik semua kan. Jadi pendaftaran syarikat sekarang tidak perlu pergi ke kaunter SSM, tapi kita boleh buat di website saja. Kalau kita masuk ke dalam website Suruhanjaya Syarikat Malaysia tu, dia akan ada banyak kolom lah dekat situ, and one of the kolom tu adalah EasyBiz. EasyBiz lah tempat yang business owner boleh klik and then dia akan buka satu website. Tak susah pun, just macam kita isi borang tu, just follow lah the step tu sampailah up to the pemilihan nama dan sebagainya. Untuk set up our profile lah. Betul. Alright. So as simple as that je. Dan bayaran pun serendah RM30 ke RM60, kita dah boleh daftar syarikat kita sendiri. Let's say saya ni Fali Enterprise lah, saya dah daftar syarikat. So apa kelebihannya? Apa yang saya akan dapat kalau saya register ni? Bercakap tentang kelebihan kan, kalau bagi saya lah. Macam saya sendiri, saya memang suka online shopping. Kadang-kadang saya buka Shopee ataupun kita tengok Instagram kan. Macam
Macam-macam lah yang kadang-kadang saya tertanya-tanya tau, betul ke ni dia meniaga produk ni? Kadang-kadang saya baca komen kan. Saya buka page selebriti ke apa kan, saya baca komen, ada banyak gila komen yang promote bisnes diorang. So bila saya buka ni saya macam ada follow banyak, ada follow sikit. So tak tahu diorang ni legit ke tak. Legitkah perniagaan anda? So kita tak tahu diorang ni real ke tak. So apa pendapat Puan Fahana? Okay, so bagi saya lah kalau for me personally, kalau saya buka bisnes-bisnes ni daripada yang diorang tag dekat komen apa semua tu kan, kita akan rasa macam kurang yakin sikit. Tapi kalau saya buka dia punya Instagram page tu, saya tengok dekat situ dipaparkan nama syarikat, ada nombor pendaftaran, dan sebenarnya boleh check tau Encik Fali, nak tengok bisnes tu betul ke dah berniaga, dah mendaftar dengan SSM. Macam directory lah. Directory betul. Tapi kita kena sign up lah. Sign up sikit, kita lah masukkan nama dia ataupun nama syarikat tu, kita klik nanti dia akan keluar. So kita tahulah dia perniagaannya betul ke tak, yang wujud ke tak macam tu. Jadi macam tadi persoalan Cik Fali kan, legit ke tak kan. Legit so ke tak. Kalau dia berdaftar dengan SSM, at least ada rasa confident lah sikit, betul tak? Secure lah. Untuk kalau kita nak beli barang kat dia, kita tahu dia memang wujud dan real lah. Betul. Okay. Selain daripada tu, apa kelebihan yang Puan Fahana boleh share dengan penonton kita hari ni? Okey, tentang kelebihan bagi saya lah, kalau orang yang mendaftar perniagaan ni, kadang-kadang banyak lagi peluang-peluang macam insentif ataupun geran yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi selalunya kebiasaannya geran-geran ni hanya diberikan kepada syarikat yang dah berdaftar. Faham. Jadi kalau lah katakan kerajaan nak bagi geran kan, tak boleh lah tiba-tiba syarikat yang baru berdaftar 2 hari dah dapat geran tu. Dia mesti ada requirement, betul tak? Tak fair lah kan. Tak fair lah kan. Jadi government nak bagi pun dia mestilah nak satu entity yang dah established. So biasanya requirement dia adalah perniagaan anda mestilah at least telah berdaftar dengan SSM 2 tahun. Cuba bayangkan kita hari ni baru nak tengok website yang cakap pasal geran tu kan, baru nak daftar perniagaan, memang confirm tak dapat lah. Betul juga kan. Contohlah macam saya dah berniaga 3 tahun, tapi saya tak daftar SSM. Ataupun saya daftar setahun selepas tu. So bila saya nak apply geran memang tak lepas lah. Memang tak walaupun lepas. Saya dah berniaga lama. Betul. Sebab yelah, bila kita bercakap tentang bantuan ataupun insentif, kalau kita bercakap secara verbal ataupun through action tu susah sikit, sebabnya kita mesti tunjukkan bukti. So bukti kalau daripada sudut undang-undang, syarikat mesti berdaftar dengan SSM. So kalaulah Cik Fali sebelum ni dah berniaga katakan 5 tahun, tetapi baru hari ni nak mendaftar perniagaan dengan SSM kan, so your business sebenarnya baru berusia macam sehari lah. Betul juga, kita tak official lah sebelum ni. Faham. Alright, selain pada requirement duration of establishment tu, ada tak requirement lain yang selalu kerajaan akan tetapkan? Biasanya susah soalan ni. Biasanya saya sendiri ada terfikir saya nak pakai bank account sendiri ataupun kena buat baru asing ke macam mana? Jelaskan tak? Sebenarnya depends lah. Kalau kata orang yang berniaga yang tak daftarkan perniagaan dekat SSM, for sure memang kena gunakan your personal account. Your own account lah kan. Tetapi kalau for those yang dah daftar perniagaan dekat SSM, you all boleh buka satu account baru atas nama syarikat tu sendiri. Faham. Jadi kalau katakan Encik Fali mungkin ada 2 kerja ke kan, satu yang buat secara bisnes secara part time, and then ada juga kerja hakiki. So Encik Fali taklah tercampur keuntungan yang bisnes ni dengan your own salary kan. Betul. Senang nak manage, betul. Lagipun saya as a customer, kalau saya beli barang online pun, saya macam saya beli makanan online, saya mintalah bank account sebab saya nak transfer duit kan. So kalau saya nampak nama company, bila saya transfer nama company, saya rasa secure. Instead of nama sendiri kan. So macam kalau kena tak apalah, kalau tak kena tak terjamin kita punya transaction tu. Betul. Kadang-kadang yelah kita tengok perniagaan ni, diorang duk promote brand A kan. Tiba-tiba bila kita nak transfer nombor account tu atas nama macam tak jelas. Individu, tak jelas lah, bukan nama macam satu syarikat yang enterprise ke apa ke. So macam level of confidence tu kurang sikit lah. Puan Fahana, saya ada satu soalan lagi. Contohlah, saya bisnes kecil-kecilan saja, saya small business owner, tapi one day produk saya jadi viral. Dan saya nak kena tinggikan production,
And then, tapi saya memerlukan kos. Tak cukup capital Tak lah. cukup capital, tak cukup modal. So saya nak buat pinjaman dengan bank. So apakah jaminan pendaftaran syarikat ni dengan pinjaman bank? Okay, let's say lah kalau small business owner dekat luar sana nak perlukan capital daripada bank, of course lah bank ni dia nak bagi duit, dia mesti akan impose certain conditions lah. Betul. And then most of the bank akan impose condition ni adalah perniagaan anda mestilah berdaftar dengan SSM untuk satu tempoh tertentu. Biasanya yang saya selalu tengok 2 tahun, 3 tahun. Kalau yang singkat lah, yang ada juga bank-bank yang menyediakan macam untuk startup punya loan kan. Tapi tu pun 6 bulan. Jadi kalau lah let's say macam Cik Fali punya situation tadi, tiba-tiba your business jadi viral kan. And then like the next day, you pun Google online, boleh ambil loan rupanya dengan bank. Baru hari ni nak pergi daftar syarikat, memang confirm tak dapat lah loan kan. Tapi cuba bayangkan, if you berada dalam situasi tu, untuk mendapatkan loan takkan you nak tunggu 2 tahun lagi, you perlukan duit tu pada waktu tu. Jadi kadang-kadang anda boleh terlepas peluang lah kalau kata tak daftarkan syarikat ni daripada awal. Rugi masa, dah buang masa dah. Okay, setuju, saya setuju. Okay, saya ada satu kenalan. Dia kata dia dah memang ada business owner lah. Business owner, dah ada physical office. Tapi dia nak buat online business juga, produk yang sama lah. So yang kena register extra SSM ke macam mana? Double register ke macam Jadi mana? just saya nak recap soalan Cik Fali tu, dia dah ada kedai physical store. Okay, betul. And then sekarang dia nak jual juga produk yang sama melalui online platform lah. Betul. Okay, sebenarnya kalau kata dia dah registerkan dia punya online physical store tu, dia dah daftarkan syarikat dia, katakan nama ABC Enterprise kan. So dia boleh gunakan nombor pendaftaran dan syarikat yang sama untuk bisnes dia yang online tu. Jadi dekat dia punya Instagram page ke, Facebook ke, dia boleh mention lah nama syarikat dia. Dia tak perlu daftar pula satu lagi sedangkan dia nak jual benda yang sama kan. Dia boleh gunakan yang sama. Alright, okay. Masa pun dah mencemburui kita Puan Fana. Sukacita ingin saya recap sedikit kupasan kita pada hari ini. Adalah satu keperluan undang-undang untuk semua peniaga mendaftarkan syarikat mereka in order to enjoy those benefits yang kita dah discuss dan untuk menjadikan perniagaan mereka lebih legit. Alright, okay. Jangan lupa untuk follow kami di social media, di YouTube, Facebook, Instagram dan Spotify, where we cover various topics regarding the law and the legal practice. Jangan lupa juga ingin saya tegaskan supaya jaga diri dan kekal selamat walaupun kita dalam fasa endemik. Betul. Okey, dan yang terakhir saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Fana kerana sudi join talk show kami hari ini dan share your expertise kepada audience kita. Okay, thank you juga Cik Fali sebab jemput saya hari ini. Okay, our pleasure. And last but not least, jangan lupa untuk saksikan kami di Azilo Talk Show 2.0 di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.